Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri merupakan pelajar program PDPP Option Tahfiz dari IPG Kampus Raja Melewar, ingin membentangkan tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Hasnah binti Abdullah, kerana telah memberikan keizinan dan kepada saya untuk membentangkan hasil tugasan yang telah saya buat. Okay, kita beralih kepada pendahuluan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Pendahuluan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Malaysia ni merupakan satu usaha bersama yang bersistematik dan dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan kepada ahlinya. Hal ini kerana penyampaian ilmu pengetahuan ini merupakan satu usaha dalam memperkembangkan potensi diri dan masyarakat. Sistem pendidikan di Malaysia ini telah berkembang dari zaman sebelum merdeka sehingga selepas merdeka. Laporan-laporan yang dihasilkan akan turut dibincangkan supaya sistem pendidikan pada masa kini dapat difahami dan dapat kita tahu dengan lebih mendalam, insya-Allah. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan falsafah, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan, dan juga apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan. Okey, definisi. Definisi falsafah. Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Definisi pendidikan. Pendidikan ialah daripada segi bahasa bermaksud memelihara, membimbing atau mengasuh kanak-kanak. Pendidikan membawa pelbagai maksud, namun kesemuanya menjurus tentang usaha perkembangan manusia. Seterusnya, definisi falsafah pendidikan. John Dewey menegaskan bahawa falsafah pendidikan ialah sebagai satu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, intelektual, fungsional ke arah menuju ke tabiat manusia yang cemerlang dan bertamadun. Kita pergi kepada pengenalan. Okey, pendidikan dan kurikulum adalah suatu tanda yang dinamik dan sentiasa perlu perubahan dengan tuntutan semasa yang disesuaikan dengan keintelektualan manusia dan pembangunan negara selaras dengan tuntutan ideologi, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam konteks Malaysia, perkembangan pendidikan berlaku adalah dari suatu kesinambungan warisan yang panjang, bermula dengan sistem pendidikan agama bertukar kepada sistem pendidikan vernakular semasa era penjajahan. Sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan, sehinggalah sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Seterusnya, dari kurikulum yang bersifat vernakular pula, Malaysia telah mengubah kepada bentuk bersepadu
dan kini berteraskan standard yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan yang menetapkan hala tuju pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar, prinsip-prinsip rukun negara dan sebagainya. Jika kita lihat kepada fasa-fasa perkembangan pendidikan, kita boleh lihat terdapat lebih kurang 3 fasa, iaitu sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan dan juga pendidikan pada masa kini. Oleh itu kita pergi dahulu kepada fasa perkembangan pendidikan, iaitu sistem pendidikan sebelum kemerdekaan. Okey, pendidikan tanah Melayu pada masa itu dikuasai dan diselia oleh penjajahan Inggeris tanpa berpandukan kepada unsur falsafah atau dasar yang betul-betul jelas. Sistem pendidikan pada masa itu tidak memupuk semangat cinta pun kepada tanah Melayu, dan penumpuan pada semangat cinta dan taat setia adalah kepada pendatang dan keturunan. Dan pada zaman itu pun umumnya lah merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal, kerana penekanan pada masa itu hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan juga akhlak yang baik, serta sifat berkaitan dengan kerohanian. Selain itu, terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Jadi, kalau kita lihat sekolah-sekolah jenis yang macam yang seperti itu masih boleh dilihat sekarang, seperti di negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang kurang luas lah. Sebab apa? Sebab dia pelajaran tersebut hanya terhad kepada berkaitan dengan hanya semata-mata agama dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang lain dan seterusnya. Namun kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah mereka berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama, tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. Jadi untuk perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ini, yakni sebelum merdeka, terdapat banyak, iaitu sistem pendidikan pondok, yang kedua sistem pendidikan vernakular, laporan Barnes, Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1952, laporan Fenbu, laporan Cheeseman dan sebagainya. Kita pergi dahulu kepada sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok ini sebenarnya adalah sistem pendidikan yang terawal dilaksanakan. Ia ditadbir oleh ilmuwan agama Islam secara tidak formal. Penumpuan pendidikan di pondok adalah berkisarkan kepada pengajian Al-Quran, hadis, fiqah dan juga tauhid. Selain itu, pendidikan yang dijalankan juga ialah pengajian agama Islam yang diadakan di surau dan madrasah. Para guru terdiri daripada imam dan haji, manakala organisasi pendidikan adalah berbentuk tidak formal seperti yang saya telah katakan tadi. Bagaimana pula dengan pelajar? Pelajar pula terdiri daripada golongan dewasa, lelaki dan juga perempuan. Pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan termasuklah pengajian Al-Quran dan tajwid, tafsir Al-Quran dan hadis serta fiqah dan juga tauhid. Buku rujukan yang terdiri daripada Al-Quran dan kitab-kitab seperti hadis, fiqah dan tauhid serta tasawuf adalah daripada Mesir dan juga dari negara-negara Arab yang lain. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah pondok dijalankan dengan kaedah yang lebih sistematik berbanding dengan pengajian di surau dan madrasah. Dalam pengajaran fiqah pula, pelajar mengingati hukum yang berkaitan dengan syariat Islam.
dan seseorang pelajar dianggap telah menamatkan pengajian apabila sudah 4 atau 5 kali khatam. Maksudnya pelajar tu telah dianggap untuk tamatkan pengajiannya selepas dia habiskan 4 atau 5 kali khatam terhadap sesebuah kitab tersebut. Kalau belum khatam lagi, maksudnya dia belum dikira sebagai menamatkan pengajian dia. Apakah hubung kaitnya sistem pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Yang pertama, mewujudkan insan yang seimbang dari segi jeri berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Yang ketiga, mementingkan pembangunan rohani seperti mana yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat, pendidikan ketika ini juga berteraskan agama Islam untuk melahirkan masyarakat yang menjiwai serta mengaplikasikan agama dalam kehidupan seharian. Yang terakhir sekali ialah menekankan ilmu pengetahuan tentang Islam supaya dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri seperti mana yang terkandung di dalam elemen falsafah pendidikan. Seterusnya, sistem pendidikan vernakular. Sekolah vernakular merujuk pada penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran, yakni PDP. Sistem ini menunjukkan Inggeris cuba melakukan dasar yang menentukan antara pihak Melayu, Cina dan juga India tidak akan bersatu dan lebih berorientasikan mengikut kaum yang ditetapkan. Sekolah ini terdiri daripada sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil, sekolah vernakular Inggeris dan juga sekolah vernakular agama. Jika kita lihat sekolah vernakular Melayu, sebelum wujudnya sekolah Melayu, pelajaran agama dan bahasa Arab sangat dititik beratkan. Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah sekolah apa? Ialah Sekolah Melayu Gelugo pada tahun 1816 di mana? Di Pulau Pinang, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan mata pelajaran yang diajar di sekolah Melayu ialah membaca, menulis dan juga mengira. Ciri-cirinya ialah kemudahan yang disediakan tidak memuaskan, hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah sahaja, menyediakan pendidikan setakat darjah 6, dibina di kawasan luar bandar, matlamatnya untuk mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Seterusnya, sekolah vernakular Cina pula. Okey, sekolah vernakular Cina ni dia menggunakan bahasa Cina lah sebagai bahasa pengantar. Dan guru-guru serta buku teks diimport dari China, dari China sendiri, dari negara China. Dan contoh sekolah vernakular China ialah SJKC Hualian. Yang masa itulah SJKC Hualian Tanjung Perak, SJKC Chonghua, yakni di Chonghua di Kota Baru, Kelantan. Dan penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. Sistem pendidikan Cina ini bertujuan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina. Dan ciri-ciri sekolah ni ialah bahasa pengantar mengikut dialek masing-masing, mengambil sukatan pelajaran dari negara Cina. Seterusnya, buku teks dan guru diimport dari negara Cina. Dan yang terakhir ialah menyediakan pendidikan menengah rendah dan menengah atas. Sekolah vernakular Tamil pula menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar. Guru, kurikulum, buku teks diimport dari India sendiri. Contoh sekolah Tamil ialah SJKT Manikavasagam Tanjung Malim di Perak. Bagaimanakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri sekolah vernakular Tamil ini
ialah yang pertama, sekolah Tamil kebanyakannya didirikan di mana? Di ladang-ladang getah. Yang kedua, dibina oleh pihak majikan dan mubalik Kristian. Yang ketiga, pada 1912, enakmen buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih 10 anak pekerja yang layak bersekolah. Yang keempat, pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh di ladang tersebut. Dan yang terakhir ialah menyediakan pendidikan rendah, menengah rendah dan menengah atas. Sekolah Inggeris pula ditubuhkan di kawasan bandar. Dan bahasa Inggeris ini juga digunakan sebagai bahasa penghantar lah. Mula diperkenalkan di kalangan anak bangsawan Melayu pada tahun 1905. Penang Free School 1816 merupakan sekolah Inggeris pertama yang ditubuhkan. Seterusnya, guru-guru yang mengajar merupakan paderi yang mendapat pendidikan di Eropah. Yang terakhir sekali, menjadikan pendidikan peringkat rendah dan juga menengah. Laporan Cheeseman 1946. Laporan ini disediakan oleh H.R. Cheeseman, seorang timbalan pengarah pendidikan 1983. Laporan ini merupakan cadangan perubahan pertama polisi pendidikan di bawah Malayan Union. Tujuannya adalah untuk membina semula sistem pendidikan bagi menjamin setiap sekolah dapat diperkembangkan sepenuhnya. Jadi apa tujuan laporan Cheeseman ni? Laporan Cheeseman ni bertujuan untuk membina semula dan mengembangkan sistem pendidikan dan tidak menyentuh tentang perpaduan kaum. Dan seterusnya, ia juga adalah pendidikan asas percuma bagi semua jenis sekolah. Dan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil menjadi bahasa penghantar di semua sekolah menengah, serta bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah vernakular. Dan laporan ini juga telah dihasilkan sebagai langkah oleh pihak Inggeris untuk membina semula sistem pendidikan di tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Yang seterusnya, laporan Barnes 1950. Jadi pada tahun 1950 ni, sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh J. Barnes telah ditugaskan untuk menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan untuk kaum Melayu. Jadi antara kandungan laporan Barnes ni, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Maksudnya dia merombak seluruh sistem pendidikan sedia ada dengan mencadangkan penambahbaikan dalam beberapa perkara tertentu, iaitu perkara tersebut yang saya sebut tadilah, dan meningkatkan tahap pencapaian terutamanya dalam bahasa Inggeris, menangani masalah yang berkaitan dengan guru, meningkatkan kualiti guru, menambah baik tahap penguasaan pedagogi pelatih di maktab, dan mencadangkan latihan guru yang lebih bersesuaian dan efektif. Yang terakhir sekali ialah mencadangkan cara-cara untuk menambah baik kaedah pentadbiran. Jadi matlamat pendidikan dalam laporan Barnes ni ke arah membentuk satu rupa bangsa berasaskan pelbagai kaum. Jadi apakah hubung kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Kaitannya ialah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan mewujudkan latihan perguruan kepada guru. Tahun 1951, Barnes mencadangkan penubuhan maktab perguruan bagi meningkatkan kualiti guru. Dan yang terakhir sekali ialah melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, bertanggungjawab, membangunkan diri, masyarakat dan negara, seperti mana yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Laporan Fan Wu 1951 diwujudkan sebagai maklum balas dari masyarakat Cina yang tidak berpuas hati terhadap laporan Barnes 1950. Laporan ini berfokuskan kepada pembangunan sekolah-sekolah Cina dan menuntut supaya sekolah Cina dikekalkan sukatan pelajaran yang berasaskan negara Cina. Jadi, antara kandungan laporan Fan Wu ni ialah sekolah Cina diteruskan berasingan di bawah sistem kebangsaan.
pendidikan sekolah Cina juga haruslah berorientasikan tanah Melayu. Yang seterusnya, sekolah-sekolah vernakular dibenarkan untuk beroperasi dengan menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Dan yang terakhir ialah hasil laporan. Hasil laporan dan pandangan ini dimasukkan di dalam Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952. Dalam ordinan ini telah ditetapkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan di tanah Melayu. Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak lagi diterima sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Seterusnya, bahasa Cina dan Tamil dijadikan bahasa ketiga. Tetapi Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana faktor kewangan dan juga faktor darurat. Jadi antara kandungan Ordinan Pelajaran 1952 ialah tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Yang kedua, bahasa Cina dan Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 murid dalam kumpulan sama. Yang terakhir sekali ialah sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Penyata Razak 1956. Tujuan laporan Penyata Razak ini adalah untuk menyemak dan menstrukturkan semula dasar pendidikan persekutuan tanah Melayu bagi membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Penyata ini menjadi permulaan zaman pengukuhan dengan usaha pembentukan sistem pendidikan yang lebih stabil dan kukuh dengan ciri-ciri nasional. Penyata ini juga mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di sekolah dan mewujudkan sistem pentaksiran yang sama di seluruh negara. Jadi, perkara yang diperkatakan dalam laporan Razak 1956 ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kalau kita tengok analisa dia, dia dilaksanakan secara berperingkat dan tidaklah dipaksa secara mendadak. Yang kedua, bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina, Tamil menjadi bahasa penghantar. Analisa dia ialah bahasa penghantar mengikut kepada jenis sekolah tersebut, seperti bahasa Cina untuk SJKC, kalau Tamil SJKT lah. Dan kalau sekolah jenis kebangsaan, kalau sekolah kebangsaan biasa, Melayu lah. Dan seterusnya ialah sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama untuk menyelaras dan menyatupadukan kaum di bawah satu sekolah. Yang seterusnya, yang keempat, guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Analisa dia ialah guru mempunyai kelayakan pendidikan. Yang terakhir ialah penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Analisanya ialah penubuhan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan yang terbuka kepada semua bangsa. Kita lihat kepada hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hubungannya ialah secara amnya pembentukan dan kewujudan dasar pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan adalah daripada Penyata Razak 1956. Pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada banyak cadangan dan pindaan yang berlaku selepas itu. Secara khususnya, perkara yang diperkatakan dalam Penyata Razak 1956 tiada dalam elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan, tetapi ia adalah asas kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British telah memberi kesedaran tentang betapa pentingnya satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh menggantikan sistem pendidikan penjajah dalam mencapai aspirasi negara yang maju dan bersatu. Dalam tahun-tahun kemerdekaan, timbul kesedaran dalam kalangan pemimpin
dan diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Maka wujudlah Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Ordinan Pelajaran 1967 dan juga Laporan Kabinet. Kita pergi dahulu kepada Laporan Rahman Talib 1960. Laporan ini diperakui oleh Akta Pendidikan 1961 yang mana mengandungi cadangan-cadangan dalam laporan razak dengan tujuan untuk menyatukan kaum Malaysia. Laporan Rahman Talib 1960 mencadangkan beberapa perkara seperti yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar di semua peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Bahasa Melayu juga digunakan dalam peperiksaan awam dan wajib lulus. Yang kedua, mewujudkan kelas peralihan. Yang ketiga, kenaikan pelajar ke darjah seterusnya boleh dilaksanakan secara automatik. Dan yang keempat, memperkenalkan mata pelajaran akhlak kepada murid yang beragama Islam. Jadi, Laporan Rahman Talib ini adalah usaha kerajaan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Tujuannya adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Penyata Razak 1956. Jadi, aspek yang penting dalam Laporan Rahman Talib ialah titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama dan proses penukaran bahasa penghantar. Analisanya ialah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghantar di semua peringkat sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan juga di IPT. Yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat sekolah rendah, menengah dan menengah atas. Analisanya ialah pemeriksaan awam dalam bahasa Melayu dan wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk SMK. Yang ketiga, memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Analisanya ialah yang pertama, murid yang beragama Islam, pendidikan Islam perlulah diajar jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid beragama Islam. Yang kedua, murid bukan beragama Islam, yakni pendidikan moral diwajibkan mulai tahun 4 dan 5. Dan yang terakhir sekali ialah memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Analisanya ialah untuk melahirkan insan yang mahir dalam kemahiran. Apakah hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Kalau kita tengok, ia memperkembangkan potensi dan kebolehan individu. Yang kedua, fokus untuk melahirkan insan yang teguh dari segi rohani seperti percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali ialah melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani dan mampu untuk memberi sumbangan pada masyarakat. Akta Pendidikan 1961 pula, akta ini diwujudkan atas cadangan yang dibawa dari Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib, mengandungi perkara berikut, iaitu yang pertama, penegasan kepada asas membaca, menulis dan mengira, yakni 3M. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian dan unsur disiplin yang diingini. Yang ketiga, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Yang keempat, pendidikan menengah melalui 2 jurusan, akademik dan vokasional. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Yang terakhir sekali ialah melicinkan tata cara pengurusan pelajaran dan meningkatkan kualiti pelajar keseluruhan. Laporan Aminuddin Baki 1964.
Laporan ini diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jenis jurusan bagi sekolah menengah rendah bagi menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimansuhkan. Cadangan yang dikemukakan oleh laporan Aminuddin Baki 1994 ialah umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Pelbagai jenis kursus diperkenalkan supaya melahirkan pelbagai tenaga mahir. Yang keempat, menyediakan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Memperkenalkan sekolah teknik dan juga mencadangkan 12 cadangan kepada kerajaan berkaitan kemunduran anak-anak Melayu. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Pembentukan Jawatan Kuasa Kabinet 1974 pada awalnya adalah kerana berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Pembentukan Rukun Negara 1970 dan Pelancaran Dasar Ekonomi Baharu 1970. Jadi laporan ini mengandungi penegasan terhadap penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, yakni 3M. Dan melalui laporan ini, peranan Kabinet lebih menyeluruh dalam hal perpaduan, pengeluaran, sumber manusia dan pembentukan kepribadian insan. Jadi, apakah perkara yang terkandung dalam laporan Kabinet 1979? Mari kita lihat. Yang pertama, penekanan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis, mengira. Analisanya ialah pendidikan yang tinggi harus dimulakan dengan asas yang kukuh. Yang kedua, penekanan kepada pendidikan kerohanian. Analisanya ialah untuk mendidik rakyat dengan pendidikan agama dan moral supaya mencorak sahsiah diri yang unggul. Yang ketiga ialah penekanan kepada kurikulum sekolah yang mencerminkan identiti negara. Analisanya ialah pendidikan melahirkan rakyat yang mencintai negara. Yang keempat, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan kebangsaan. Analisanya ialah dapat meningkatkan keberkesanan pendidikan kebangsaan. Apakah hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Hubungannya ialah sebagaimana dalam strategi pelaksanaan untuk mencapai dasar pendidikan kebangsaan adalah kesinambungan ciri-ciri yang telah dikeluarkan daripada laporan Kabinet 1979. Yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, kurikulum dan sistem peperiksaan yang selaras. Dan yang ketiga, menyediakan pendidikan rendah dan menengah mengikut kurikulum baru yang berasaskan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan yang terakhir sekali ialah Akta Pendidikan 1996. Jadi, Akta Pendidikan 1996 ini ialah lanjutan dan kesinambungan pembaharuan yang dibawa dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan pengubahan akta ini adalah untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sebagai usaha menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi bertaraf dunia. Dan akta ini sangat penting kerana ketika itu pada sistem pendidikan di negara bagi melestarikan pendidikan di Malaysia. Apakah hubungan Akta Pendidikan 1996 dengan falsafah pendidikan? Hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang pertama, mewujudkan pendidikan yang lebih sistematik dan selaras dari segi kurikulum. Yang kedua, menjadikan pendidikan sebagai teras kepada pembangunan modal insan dan menitik beratkan perundangan dalam pendidikan. Yang seterusnya, dari segi falsafah pendidikan guru, dengan adanya latihan perguruan yang dikukuhkan, akan lahirlah lebih ramai guru yang berdedikasi. Dan yang kedua, guru sebagai pengantara yang akan memastikan pelajar sentiasa mendapat pendidikan yang mencukupi sejajar dengan program pendidikan yang dirancangkan. Sekarang kita beralih kepada sistem pendidikan pada masa kini. Sistem pada masa kini memerlukan pengisian yang sentiasa relevan dan fleksibel untuk disesuaikan dengan kemudahan literasi, teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, dan ketidaktentuan dunia hari ini. Strategi dan pendekatan pengajaran guru untuk memastikan murid dapat pendidikan yang membantu menghadapi sosialisasi dalam persekitaran yang mencabar.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia kelima, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, bertujuan untuk menjadikan rakyat Malaysia ke arah satu bangsa yang bersatu padu dan saling bekerjasama, di samping merapatkan jurang pendidikan antara golongan bandar dan luar bandar serta antara kaum di Malaysia. Asas pembentukan kerangka pembangunan pendidikan ini ialah hasrat mencapai matlamat wawasan 2020, iaitu menjadi negara mengikut acuan sendiri. Pelan Induk ini, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010, menggariskan 6 teras untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Yang pertama, membina negara bangsa. Yang kedua, membangun modal insan. Yang ketiga, memperkasa sekolah kebangsaan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memartabatkan profesen perguruan. Yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Hubungan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dengan falsafah pendidikan. Dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, yang pertama, menunjukkan usaha negara untuk mendidik rakyatnya secara berterusan. Yang kedua, melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang dan harmoni. Yang seterusnya, falsafah pendidikan guru. Yang pertama, melahirkan guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang seterusnya, melahirkan guru yang berkualiti dengan menghayati nilai-nilai keguruan yang unggul. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM 2013 hingga 2025 ini merupakan satu manifestasi kerajaan yang dianggap paling menyeluruh dan besar daripada peringkat prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Yang kedua, diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang berangkap Menteri Pendidikan, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan seterusnya diisytiharkan pada 6 September 2013. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 5 aspirasi tersebut ialah akses. Yang pertama, akses 100% enrolment, merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Yang kedua, kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dalam PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity 50%, pengurangan dalam jurang pencapaian, iaitu bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang 2020. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang seterusnya, kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. 6 aspirasi murid: pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, beretika dan beragama, beridentiti kebangsaan. Seterusnya, 3 gelombang transformasi, iaitu 13 tahun. Gelombang yang pertama 2012 hingga 2025 menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang yang kedua, iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dan gelombang ketiga 2021 hingga 2025 ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Dasar Pendidikan Digital KPM, salah satu inisiatif yang akan memacu perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Era evolusi industri 4.0 memerlukan penguasaan kemahiran digital dalam kalangan generasi muda untuk bersaing di peringkat global. Dasar ini juga diwujudkan dengan mengambil kira situasi kritikal seperti wabak dan bencana, dan guru-guru dan bakal guru juga diberikan latihan bagi memantapkan kemahiran dalam menghasilkan dan menggunakan bahan digital untuk membantu proses pembelajaran murid di sekolah. Jadi, implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, implikasi terhadap institusi pendidikan.
Institusi pendidikan membawa maksud sebuah badan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, pengajar atau pelatihan ke arah mewujudkan situasi demi melahirkan murid-murid bagi tujuan falsafah pendidikan Islam adalah mengikut kepada perubahan organisasi di sekolah. Yang kedua, implikasi terhadap pendidik. Guru berilmu, berkemahiran, berketerampilan dan mempunyai khasiat yang boleh menjadi teladan kepada golongan dipimpin. Menurut perspektif Islam pula, sebagai pewaris Rasulullah SAW, guru hendaklah memiliki kefahaman dan tasawur Islam yang betul dan tepat. Yang ketiga, implikasi terhadap kaedah pengajaran pula. Kaedah pengajaran, cara menyampaikan suatu matlamat atau ilmu. Secara umumnya, pendekatan yang diambil dalam pendidikan Islam ialah secara panduan. Menurut Rosnani Hashim, memberi panduan bahawa perkara yang berikut harus menjadi pertimbangan dalam merencanakan kaedah pendidikan Islam yang sebenar. Pertamanya, pendidikan haruslah menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai bagi perkembangan akhlak dan rohani seseorang. Kedua, kaedah berkesan bagi kedua-dua ilmu akli dan nakli hendaklah diterokai dan diamalkan. Ketiga, mengambil kira keperluan murid yang berbeza kerana berlainan jantina dan peranan. Kesimpulannya, pendidikan di Malaysia ternyata telah mengalami banyak perubahan semenjak dari zaman penjajahan hinggalah ke zaman selepas kemerdekaan. Perubahan dalam sektor pendidikan telah menjadi intipati penting dalam mengukuhkan kepaduan negara ke arah yang lebih baik kerana pendidikan menjadi peneraju pembentukan masyarakat. Peranan guru amatlah penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kerjasama pihak pelaksana dan pihak NGO dalam pendidikan dapat menjayakan transformasi pendidikan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Dan falsafah ini juga digubal atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tujuh hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Falsafah pendidikan negara diwujudkan dalam suasana selepas kemerdekaan yang menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara melalui pembentukan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Kemudian, falsafah pendidikan negara dimurnikan seiring dengan perkembangan semasa dan ia dimurnikan dan dinamakan sebagai falsafah pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan rakyat yang sempurna, mempunyai sikap bertanggungjawab serta taat setia kepada negara di samping mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang di antara kaum. Dan yang terakhir sekali, Pembentukan dasar serta falsafah pendidikan di Malaysia ini mempunyai perkaitan rapat dengan perkembangan sistem pendidikan serta berjalan seiring dengan perkembangan dan pembangunan Malaysia. Ia tidak lari daripada memberi tumpuan kepada perkembangan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.